Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tuan-tuan sidang jemaah Surau Bangi Perdana yang saya kasihi sekalian, petang ini kita teruskan lagi dengan melihat apa yang ada dalam buku Hidup dalam Sunnah yang ditulis oleh Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi ini, yang mana kita telah sentuh pada kuliah kita yang lepas tentang bersugi, dan pada kali ini kita akan menyentuh pula tentang masuk tandas, ya. Bagaimana cara yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk kita masuk ke dalam tandas, ya. Antara adab yang diajar oleh Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam tandas ialah dengan menanggalkan segala sesuatu yang tertulis nama Allah, juga nama mulia seperti nama Rasulullah, Muhammad dan sebagainya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmizi daripada Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wada'a khatamahu, yang bermaksud bahawa Rasulullah SAW apabila memasuki bilik mandi ataupun tandas, kita sebut tandas, baginda menanggalkan cincinnya yang tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Sebab cincin Rasulullah ni ada tertulis Muhammad Rasulullah. Jadi Rasulullah nak masuk tandas, nak masuk bilik mandi, Rasulullah menanggalkan cincin baginda. Sebab apa? Sebab perkataan Muhammad Rasulullah itu perkataan yang mulia. Jadi kalau kita pun kalau ada cincin yang tertulis nama Allah, cincin yang tulis nama Rasulullah, nama Muhammad, cincin itu kita tanggalkan sebelum kita masuk ke dalam tandas. Hadis ini riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau kita masuk tandas, ada doa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yadkhula al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memasuki tandas, baginda menyebut Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa makna dia tuan-tuan tu? Doa Nabi tu. Doa yang Nabi ajar kepada kita ni yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Sekali lagi kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pendeknya tuan-tuan doa ni, boleh hafal. Setiap kali kita nak masuk tandas ni, kita masuk tandas berapa kali satu hari. Sayugianya lah kita hafal lah doa ini, ya. Sebab apa? Sebab doa ini penting. Kerana apa? Kalau kita tengok maksud dia tu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Syaitan ni pun ada jantan betina juga. Al-khubuthu, syaitan jantan, wal khaba'ith, syaitan betina. Seterusnya Rasulullah SAW memulakan langkah ke dalam tandas dengan kaki kiri terlebih dahulu. Ini kita boleh semak dalam Al-Azkar hadis 953. Jadi kita masuk tandas, selain daripada kita baca doa itu, kita mulakan langkah untuk kita masuk tandas dengan menggunakan kaki kiri. Kemudian adab ketika berada di dalam tandas. Kita duduk, yang pertama kita duduk terlebih dahulu. Ia supaya apabila kita membuang air kencing ataupun najis itu tidak memercik terkena pakaian kita. Masuk tandas, duduk. Bukan kencing ataupun buang air dalam keadaan berdiri. Duduk supaya air kencing itu tidak terpercik pada pakaian kita. Dalam masyarakat Melayu kita ni lebih cermat lagi. Kita
Kalau kita pakai seluar ataupun kita pakai kain, kita angkatkan kain itu lebih tinggi daripada biasa supaya tidak terpercik najis kepada pakaian kita. Ibnu Mas'ud berkata, seseorang yang kencing berdiri dianggap sebagai orang yang tidak sopan. Oleh itu Aisyah radhiyallahu anha pernah memberitahu, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, maka janganlah kamu mempercayainya. Sebenarnya baginda tidak pernah kencing kecuali sambil duduk. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Jadi Nabi SAW mengajar kita supaya kencing dalam keadaan duduk, bukan kencing dalam keadaan berdiri. Sebab Rasulullah tidak pernah kencing dalam keadaan berdiri, bahkan baginda kencing dalam keadaan duduk. Walaupun ada perbahasan ulama kita yang mengatakan oleh kerana kita ni kebiasaan kita ada yang pakai seluar, maka kalau pakai seluar ni susahlah, kalau kita duduk susah nak keluar kencing. Maka dibolehkan berdiri sebab kepayahan itu. Tapi kalau kita boleh usahakan untuk walaupun pakai seluar tetapi kita boleh usahakan untuk duduk, itu adalah lebih baik kerana mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Terdapat juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membuang air kecil yang diperincikan oleh para sahabat. Ini dapat dilihat pada hadis Suraqah bin Malik yang menyebutkan bahawa kami disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberatkan badan di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Jadi bila kita nak buang air itu, kita beratkan badan kita di atas kaki kiri, makna kaki kiri badan kita diberatkan lebih rendah di atas kaki kiri, dan kaki kanan pula ditegakkan ataupun ditinggikan. Maknanya disengit ke arah kiri lah, supaya kita dapat membuang air dengan lancar. Itu cara yang diperincikan oleh para sahabat tentang cara untuk bagaimana kita nak membuang air kecil ataupun air besar. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita akan bahaskan lagi bagaimana cara untuk kita mengqadha hajat ataupun menunaikan hajat kita dalam tandas ini pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.